Di muka berapa ni? Ada kata Astaghfirullahal azim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita baca kitab Majmu'. Kita nak perhabis ni malam ni. Lepas tu kita tafsir dan juga kitab Hidayatus Salikin tu kita tak baca lah malam ni. Tu nak perhabis kitab ni. Sebagai wak menutup akhir kita ni. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumina fid darain amin. Katanya dan ketujuh daripada beberapa syarat bagi sah nikah, 12 syarat tu. Dia kata dulu dan syarat nikah itu. Dan syarat bagi nak sah nikah itu ada 12 syarat. Maka salah satunya pertama Islam, antara keduanya zauj dengan zaujah, lelaki dan perempuan tu. Maka mari sah 2, 3, 4, 5 ni. Dan yang ketujuh, bukan ia seorang daripada bangsa hamba yang dibeli akan dia akan seorang hamba tu. Maka tak kala seorang tu hamba orang tu, kita nak menikah dengan dia tu tak boleh. Itu yang 7 maklum dah. Dan yang ke-8 daripada 12 syarat ialah bukan ia seorang perempuan tu. Bukan ia seorang perempuan daripada isteri orang yang belum dicerai akan isteri orang tu. Jadi syarat nak sah nikah yang ke-8 ni, bukanlah seorang perempuan yang kita nak menikah dengan dia tu yang ialah bini orang. Teria ni. Nak menikah dengan bini orang. Kalau menikah dengan laki orang tak apa. Dia tak lupa tu. Kalau menikah dengan laki orang tak apa. Dengan kerana orang jatuh tu dia boleh bini pak. Tu dia punya khabar kata dia tu nikah dengan laki orang weh. Boleh ke tak boleh? 2 orang bini dia. Tiba-tiba hak lain pula dah. Dia tu nikah dengan laki orang pula dah boleh. Dengan kerana ilahnya orang jatuh tu dia boleh bini pak. Adapun perempuan ni nak berlaki pak tak boleh. Dia boleh seorang aja. Perempuan ni nak berlaki 2 tak boleh, nak berlaki 3 tak boleh, nak berlaki 4 tak boleh. Maka di situlah syarat bagi nak sah nikah, bukan ia seorang perempuan tu. Bukan ia daripada isteri orang. Jangan dia tu bini orang yang belum dicerai akan dia. Akan isteri orang tu. Yakninya kalau kita nak menikah dengan seorang perempuan tu, jangan seorang perempuan tu yang ialah bini orang. Tu dia ni. Yang ialah bini orang. Kalau dia tu bini orang, kita nak ambil buat jadi bini kita tu tak boleh. Kita nak ambil buat jadi bini kita tak boleh muka bini orang. Nampak dah tu? Tu dia. Pas punya kata dia mau terus berubuk bini orang tu.
Ambil bercerai dah dengan laki dia hak dulu, lepas tu habis iddah, lepas tu berkahwin dengan kita. Hak tu tak apa. Hak kata tak boleh, kata tak sah, dia tu isteri orang lain, tiba-tiba kita pergi ambil isteri dia tu jadi bini kita, tak boleh. Tu yang ke-8 maklum dah. Dan yang ke-9 daripada 12 syarat, jangan di dalam iddah. Yakni jangan seorang isteri tu masih lagi di dalam iddah. Kita nak menikah, nak kahwin dengan seorang perempuan tu, janganlah seorang perempuan tu masih lagi di dalam iddah. Seandainya tu bini orang terus, hak ni bercerai dah tapi dalam iddah lagi. Hak seandainya tu tak ada iddah tapi bini orang. Apabila bini orang tu kita nak jadi bini kita tu tak boleh. Hak tu yang ke-8. Maka yang ke-9 ni, tok laki dia tu bercerai dah, akan tetapi belum lagi habis iddah. Apabila belum lagi habis iddah, kita nak menikah ambil wak bini kita tu tak boleh. Boleh faham belaka dah tu. Kalau orang tina tu dalam iddah tak boleh. Patut iddah banyaklah. Iddah mati, iddah cerai, iddah kandungnya, macam-macam tu. Iddah tak sepuah pula tengah lepas belaka dah. Tu dia. Dan yang ke-10, syarat nak sah nikah ni, dengan izin daripada perempuan itu. Nak menikah dengan seorang perempuan tu kena dengan izin daripada perempuan itu, jika ia perempuan janda. Jika ia tu janda. Apa janda ni? Apa janda? Bujang. Tak baju bujang ke dara? Janda ni. Bujang deh. Kalau dia tu bujang, kena minta izin dia dulu. Kita nak paksa nak menikah lalu dia tak sepeng anak dara. Adapun kalau anak dara bikin ni, kalau dia nak tambah pun, kalau kita sebagai wali nampak kata dua ni tu kupu molek, dua ni tu nampak masuk molek dah dua ni, dia nak tambah pun kita paksa. Tapi boleh paksa tu pak dengan tok ya orang tak boleh, saudara paksa tak boleh. Nampak dah gitu. Kamar dia pada masalah perempuan janda ni, kita kena tanya dia kata dia nak kedau. Tu dia. Dengan izin daripada perempuan itu, jika ia perempuan itu janda. Dan bikir, dan bermula perempuan yang bikir, perempuan yang dara ni, jika bukan ia perempuan bikir ni, kupu barangkali. Ku saja tu. Kupu dengan laki-laki itu seperti orang Jawa dan orang Keling. Maknanya kalau dia tu tak kupu, kita tu kena tanya dia lah nak ke tak. Lain daripada masalah jatuh dengan betina tu kupu molek dah. Berkupu molek dah dengan syarat-syarat 7-8 perkara bab kupu tu, kupu molek dah. Saja hak betina je tambah, balik kita pak sebagai wali tu nak paksa nikah boleh. Tu dia. Nampak dah gitu? Dia kupu molek dua ni. Lain pada masalah bujang kupu tak kupu kena dia nak. Kalau anak dara ni kena kupu. Tiba-tiba kalau tak kupu ni, tu kena dia nak lah. Pai misalnya seperti orang Jawa dengan orang Keling, dia tak kupu tu. Koning orang Jawa masuk Jawi. Jadi kita orang Melayu ni tiba-tiba ni nak pergi pegung dengan orang Keling ni, dia tak kupu tu bahasa lain. Jadi kita sebagai pok nak kaca tekan tak boleh, dia bakar lain tu. Hak ni bakar ni tu bakar tu. Tu dia ni. Hak ni bakar pupuh, hak tu bukan pupuh, dia bakar lain. Hak jatuh Jawa, hak betina Keling. Tak kupu atau muallaf. Hak jatuh tu orang muallaf, kok Chiang Mai, kok Chiang Rai, muallaf, maksud Islam. Anak betina kita ni, orang panggil Islam asal, berjuru ustazah pula. Tak kupu. Ataupun hak betina tu rajin semaya, rajin wa amma. Tiba hak jatuh tu makin ketung, hak jatuh tu lobby. Tak kupu tu. Maka apabila tak kupu, kita sebagai wali tu nak paksa tak boleh. Lain daripada masalah di antara suami dengan isteri tu kupu dua tu. Sebagai anak dara yang belum berkahwin, boleh kita nak paksa, tapi dengan syarat wali pak dia lah, saudara, pak saudara tak boleh. Itu dia habis. Maka wajib diminta izin daripada bikir, yakni perempuan anak dara tu. Kena minta izin dia mun nak dak ni.
Kalau dia nak, boleh. Kalau dia tak mau, tak boleh. Dengan sebab tak kupu. Gerti ke tak kupu ni? Faham tak kupu? Kupu tu masuk dah. Nampak maksud molek dah ni kupu. Bak agamanya, tarahnya, kerjaannya. Teria ni. Maka apabila kupu dah dua ni, boleh sebagai wali, sebagai pak tu nak paksa nikah dua tu. Ya tak amuh boleh tu menikah. Nampak dah. Kalau tak kupu tak boleh. Habis itu. Dan yang ke sebelah muwala, yakni berturut-turut antara akad dengan qabul dengan terima itu. Yani akad nikah dengan qabul itu dan terima nikah. Wi muwala, yani wi turut-turut, jangan wi sengih, jangan putus lama. Aku menikah akan dikau dan aku kahwin akan dikau. Si Muhammad dengan Siti Aminah dengan mah kahwin 55,000, 55 kok tunai. Tu. Hak tu pun duk relax, duk mikir, aku nak terima. Tak jawab relax. Aku nak menikah ke tak ngerti nak ni. Nak ke tak si. Nak ke tambah. Jadi lama putus mualaf dalam. Sampai semua tu email tu kacik kak hara. Kejut balik jawab. Ya besar dah. Kalau tu email kacik pakai jadi tu. Teria. Lepas tu email pun dia berjanji dah. Aku menikah akan dikau dan aku kahwin akan dikau sudah siap tunai. Tu email kacik kak. Lepas tu email tu kuku panjang itu rupa kerak. Ya kacik kerak. Lepas tu caw aduh sakai. Terkejut ke gano caw jawab nikah dengan aduh. Tu email kacik weh. Dia kacik dengan kuku panjang tak ada kerak. Dia berjanji dah belum tu. Kalau tak email kacik, kata lalu aku terima akan nikah. Tapi tak email tu kacik halak derah lagi. Teria ni. Allahu Rabbi ya Karim. Orang pasal lekat sungguh dia belai padahal belajar belum ada tu ada gena dah. Kalau kira tak ada payah mana ni. Aku terima akan nikahnya dengan isi kahwinnya yang banyak tersebut. Nyetak mulai gitu. Tapi awak orang ramai dia kelaling berdebat. Kalau kira Allah, tak siapa semenek. Lah ni demo tengok ramai. Lepas tu buku ramai dia belik habis. Tu dia ni. Jangan putus mualaf antara akad nikah dengan terima nikah tu. Dan yang kedua belah memberi dengar akan suara akad, yakni akad nikah dan terima nikah kepada saksi dengan terang. Maknanya masa kita akad nikah balik si wali ataupun wakil sebagai terimam dan juga orang terima nikah yang ialah caubau ataupun wakilnya kena baca widrah wi saksi tu dengar. Keluar mulut saja aku tak terima penama. Kena dengar, aku terima akan nikahnya dengan isi kahwinnya yang banyak tersebut. Gitu tak biasa kita ni. Ada. Nah dia. Aku terima akan nikahnya. Nah. Dengan isi kahwin yang banyak tersebut. Hak sebut berapa tu? 50 pun 50. 100 pun 100. 500 pun 500. Tu dia ni. Lah ni dengar kalau 1,300 kadang-kadang. 300, 305. Kadang-kadang ada bahan nak akak buat dah. Hak sungguh 100 je saja buat lolok 300 400 dapat orang. Dak bahan nak akak dah tu tak berkat. Ni. Jilat cuk ngaji luar negeri ni 100,000 bahasa murah. Hak sungguh pun 100,000 je, tapi nak kena amal tu nyawa 400. Lepas tu mek mana 300 berteratur. Kadang penyih dia mustahil. Nak sebut akak ya. Tak ada jangan manalah tu semua tu. Nampak lagi tu Allahu Rabbi ni. Lepas tu dalam kitab lain pun sebut belanja sikit tu barakah. Tapi belanja banyak betapa kerana Nabi kita sendiri ada Nabi belanja mahal, ada Nabi belanja sikit di antara dalam ramai-ramai isteri dia tu. Tapi dalam ramai-ramai banyak Nabi belanja tu belanja dengan cara sikit. Mudah-mudah ya. Sebab itu kita janganlah sama sekali wahyu mahal berdoa. Siapa membawa kepada payah nak menikah anak kita. Sampai 300-400 tu jadi mahal berdoa tu. Tu dia. Habis itu dah.
Dan yang habis itu cukup 12 dah. Dan ke-12 memberi dengar akan suara akad nikah dan terima itu, yakni terima nikah kepada saksi dengan terang wi nyata, wi terang wi nyata. Sabit tu dia tanya tu, lah mana saksi weh? Sudah tu. Lah mana saksi? Ya. Tak apa dah tu. Pasal lagi terima nikah tu apabila nyata dah cerak dah tak nak semula ni. Tak puas hati semula weh. Duk semula buat apa? Dia jadi. Kadang masa tak puas hati dengan sekali. Balik caubau tu pun kadang-kadang ni. Teria ni. Kadang-kadang dia tak jadi hok mula-mula tu yang kedua nak berdebat lalu. Debat sudah. Teria ni. Allahu Rabbi ya Karim la haula wala quwata illa billah. Habis itu dah. Kama dia kata dan lafaz terima akan nikah itu. Terjadi. Dan lafaz terima akan nikah itu, aku terimalah akan nikahnya dengan segera kemudian daripada selesai akad oleh wali itu atau wakilnya wakil bagi wali. Maknanya lafaz nak terima nikah tu kena kita jawab terima dengan segera. Apabila sudah wali akad, dia wali sungguh, wali nikah sungguh ialah bapak dia. Hak tu kerja pak sungguh. Tapi di hari ni kebanyakan wakil wali tu banyak. Pasal apa dia wakil wali? Ialah Tok Imi. Kalau kita Tok Imi ham nikah. Sampai kata yang wakil wali bagiku oleh bapaknya. Apa tak? Aku menikah akan dikau dan aku kahwin akan dikau. Si Abdullah dengan si Fatimah yang berwakil wali oleh bapaknya akan daku. Sebab bukan kerja dia sungguh. Apa gitu? Dia menikah tu pak dia menikahnya. Tapi apabila pak sendiri tu tak menikah, dia suruh Tok Imi. Tu wakil. Dia wakil kepada Tok Imi. Maka Tok Imi tu wakil wali. Yang sebenar wali nikah tu pak dia. Yang bukan Tok Imi, pak dia. Tu dia. Habis itu. Supaya juga semaya mayat. Semai mayat ni pun bukan kerja babo tu, bukan kerja babo ni, bukan kerja tu bukan kerja Tok Imi. Kerja anak sungguh. Tu asal kerja sungguhnya. Apabila pak tu mati, anak jatuh tu Tok Imi. Tu kerja sungguh. Apabila cik Wa mati, cucu tu Tok Imi. Apabila pak tu mati, anak jatuh dia Tok Imi. Mana pandai sikit, halai sikit. Hak tu Tok Imi-nya. Lepas tu orang lain itu kena wakil sahabat. Mana anak cuba wakil. Yalah dah tu. Bukan dak gang-gang duk depan dak janya mana anak tu pergi wakil. Minta tolong semaya we kat ayah dia we. Ya wakil lah tu. Ngakan asal kerja dia. Dan makia masalah wali nikah tu, ya asal wali nikah tu pak dia. Maka tak kalau pak dia wakil kepada Tok Imi, maka Tok Imi sebagai terima wakil wali. Sahabat lagi tak sebut, ia kata kemudian daripada selesai, kemudian daripada sudah akad oleh wali itu atau wakilnya wakil wali. Siapa wakil wali? Tok Imi tu. Tu wakil wali. Apa dah? Habis itu. Allahu Rabbi ya Allah ni. Lah ni gak lu banyak puluk nikah lah ni. Dok buk ni banyak sungguh. Harana bila mak kata banyak kena. Alu, hak tak kena tu banyak lagi. Hak kena pun banyak dah. Hak kena tu hak rapat-rapat mana dah tu. Allah tak rapat, tak royak pun banyak. Allah royak belakang pada sungguh. Tak ada nak pergi. Tak ada nak pergi. Kadang-kadang lek semaya, lek jahat. Balik petani jadi tik lain-lain. Allah payah. Lepas jalan lain-lain, payah lagi. Kalau jalan tu tu mudah. Tapi masya-Allah, barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tu dia. Kamar dia kata dan hendaklah saksi itu, saksi bagi nikah ni, mengetahui akan nama perempuan itu dan bapaknya, bapak bagi perempuan, dan bangsanya daripada orang apa. Kita sebagai saksi ni, nak saksi pun kena molek weh. Anak siapa dia, pak dia tu, siapa dia orang mai taruh pada mana. Lepas tu siapa dia? Hak kenal lah kedah tu dia saksi tu, bukan suku sakat tak itu. Pak saudara dia, wara-wara dia, sayang-sayang dia, yalah dah tu. Mai tak kenal langsung dia saksi pak. Tu dia nah. Ada setengah daripada syarat sah nikah itu. Setengah daripada syarat bagi sah nikah itu dengan suka perempuan.
Dengan suka berkenal redanya seorang perempuan tu. Dan walinya. Balik betina tu pun dia nak ke jantan tu. Dan walinya, wali bagi perempuan tu suka juga. Hak ni jika bukan kupunya. Hak ni jika masalah bukan kupu. Kalau masalah bak kupu, sama ada perempuan tu dia suka tak suka, kita sebagai wali boleh kita paksa nikah. Orang panggil wali mujbir, dia panggil. Apa tu? Ya banyak nama wali ni pun. Nah, ya kita semua ni dari wali belaka ni. Bukan wali makan roti tu dah. Ada lagu orang tu payah wali nu. Ni wali nikah ni. Wali nikah ni. Tu dia. Maka kalau anak perempuan kita dengan seorang lelaki kita cari tu kupu molek dah. Nampak masuk molek dah, kupu molek dah. Tiba-tiba kalau dia tu tak ada, dia tu tak mau juga, boleh kita menikah dengan cara paksa. Orang panggil wali mujbir. Mujbir. Maka boleh dengan cara paksa ni bukan semua. Pak dia ya, pak dia dengan chair dia. Dengan tok ki dia tu. Ada pos saudara, pak saudara tu tak boleh. Tu dia ni. Ayat ada syarat banyak tu. Allahu Rabbi ni. Dia kata, hak ni jika bukan kupunya dengan perempuan itu. Dan jika suka salah seorang maka tiada sah. Misalnya suka seorang, tak suka seorang, tak boleh. Masalah tak kupu ni dia kena suka. Lebetino nak balik wali pun nak. Tak apa. Dua ni tak masuk oleh dia ni tak kupu. Tapi balik betino jauh. Balik wali pun jauh. Tak apa. Apa tu? Tiba-tiba dua ni tak kupu. Lek betino tak mau. Lek wali kaca nak nikah. Tak boleh juga. Ataupun balik betino nak. Lek wali tak mau. Sebab tak kupu. Tak boleh juga. Peheh ke tak ni? Sudah kerja lah. Tu dia ni. Ni masalah nak menikah ni. Ya gini. Ya antara cau bau dengan cau sau. Ya dua. Satu kupu dengan tak kupu. Kalau sekupu ya masalah lain. Kalau tak kupu masalah lain. Kalau masalah dua ni kupu. Kalau balik anak betina tak ambuh geno pergi anak dara tak bisa menikah. Kita sebagai pak boleh kita menikah dengan cara paksa. Wali mujbir dia panggil. Kalau tak kupu, dia kena jang dua-dua. Balik wali pejang, balik anak betina pejang. Kalau jang salah satu tak boleh ke? Lek betina nak ke jantan tapi wali tak ambuh, tak ada. Ataupun wali nak menikah, anak tak sih. Tak boleh ke sebab tak kupu. Apa dah habis itu. Kamar dia. Dan jika perempuan itu belum sampai umur, belum sampai umur lagi, tak ada balik lagi, maka tiada boleh walinya nikah akan dia akan perempuan tu. Wali yang lain daripada bapaknya atau neneknya. Dia panggil nak paksa nikah tu kena bapak dia dan juga nenek dia. Dia tu budak lagi. Hak tina tu. Umur 7 tahun 8 tahun. Lepas tiba-tiba kita nak menikah ni kena pak dia menikah. Hak lain-lain nak pandai-pandai tak boleh. Habis itu. Dan jika bikir perempuan itu, apa bikir anak dara? Dan jika bikir perempuan itu, tu dia ni. Dan jika bikir perempuan itu, perempuan nak menikah anak dia tu, maka sunat bagi bapaknya bagi bikir perempuan tu minta izin daripada nyonya perempuan bikir tu. Sunat itu minta izin lah. Ayah nak menikah dengan dia ni. Tu dia ni. Jika kupu laki-laki itu dengan dia dengan perempuan bikir. Kalau tu kupu, misalnya balik jantan dengan balik perempuan tu ya kupu dah. Balik lelaki dengan perempuan ya kupu dah dua ni. Maka kita sebagai pak, sebagai wali ni, kalau kita nak menikah tak minta izin pun tak apa, ya panggil duk kita siti duduk di pak nak menikah anak dia dengan siapa. Apa itu? Ya sudah di pak dia, pak ya wali. Maka kalau pak dia nak menikah dengan siapa-siapa sudah di pak dia. Tiba-tiba jantan dengan betina tu ya kupu molek dah dua ni. Jantan dengan betina tu ya kupu molek dah. Maka kalau pak tak minta izin ke anak pun tak apa lagi tu. Tiba-tiba kalau minta izin tu sunat. Boleh pahala kita minta izin kepada anak perempuan kita yang kupu dah. Dia dengan bakal suami dia coba tu. Habis.
Dan memadalah izinnya perempuan itu dengan diamnya. Pak nak tahu mana ia jauh tak jauh dengan dia. Lah ana weh, mek nak nikah mu dengan dia tu. Ya pada dia. Tak apa dah. Sebab lagi ada kata as-sukut alamatur ridha. Ada satu kaedah kata as-sukutu alamatur ridha. Bermula dia tu salah satu alamat kata ia jauh lah tu. Supaya hadis Nabi kan, fa sahabat tu pakat makan ibu dak. Nabi suruh pada lari pada Nabi senyap. Nabi dia. Tu dalam kata harus boleh tu. Tu dia ni. Seperti sama sebangsa kupung walak dah. Tiba-tiba tanya anak betina pun dia bahkan lagi dia senyum. Apatah lagi dia henggau. Tu nyata. Tapi lah ni kita sebagai pak tanah bosel buat menikah kahwin tu. Pakai dia mau cari sendiri. Kita nanti turut belakang dah lah ni. Lah ni nanti turut belakang dah. Sabit siapa dia kira dua ni tu. Baba pai dengan mama bu kira. Dia tidak baba pai. Dia lah. Kenal baba pai. Tak kenal. Tak kenal. Sungguhlah. Baba pai dengan mama bu kira lah ni. Facebook tu. Dua tu. Pak hubung Haji Sak. Hubung Haji Sak. Malam-malam mengorak tak buti. Aci ketah. Pemain kuda dia kata. Tu Allahu Rabbi. Cipanah telinga-telinga. Ya Allah sungguh. Ngorak tullah tu. Allahu Rabbi. Lah ni senang kita orang tua ni nanti turut belakang. Dia mau cari sendiri, dia mau main sendiri. Lepas tu bukan sekadar turut hari nikah, siapa turut perak cucu, turut susuk kita orang tua ni. Nah, tu dia kaca-kaca lari pun nyegi cara dia semua. Itu lah ni Allahu Rabbi. Jarang sangat anak di hari ni dia serah ke mak pak payah. Pakai ikut ayah situlah. Tapi ada lah tu. Masya Allah. Jarang nak temu orang betina jatuh hari ni. Dia pakai serah ke mak pak dia. Pakai ayah cari. Pakai mak cari payah. Lah ni pakai cari sendiri. Cari. Lepas tu orang tua pun kena macam dah. Kalau tak apa jawab lari dua tu. Lepas tu nanti turut belakang. Nanti cari lembu. Nanti cari lembu buat madah. Seekor, dua ekor, tiga ekor. Allahu Rabbi. La ilaha illallah wallahu akbar. Habis itu. Dan jika janda perempuan itu, janda ni bujang, maka dengan syarat berkata-kata pada izinnya janda kepada walinya dengan soreh. Lagi dengan sukanya tiada boleh walinya kerasi. Maknanya kalau perempuan hak bujang dah, dia biasa menikah dah, kita nak menikah dia tu kena dia izin. Kena dia dia tahu, dia nak. Lepas tu kita nak pergi kerak, nak pergi paksa menikah tak boleh. Hak kata boleh menikah paksa wali mujibir, hak tu masalah anak dara. Lepas tu kupu. Nampak lagi tu? Kalau masalah wali sana apa nama? Kalau masalah orang bujang ni kena dia nak hati. Lepas tu tak boleh paksa. Dan jika bapaknya wali itu sekalipun, dan jika pak sendiri tu nak jadi wali menikah sekalipun, nak paksa menikah anak kita bujang dah tak boleh. Kena dia tu nak kata. Lain pada masalah anak kita yang anak dara belum nikah. Lain pada masalah anak kita yang dara belum nikah. Kalau anak kita tu bujang dah, dia biasa belaki dah, tiba-tiba kita nak paksa dengan dia tak sanggup, tu tak boleh. Apa dah? Habis. Situ. Kamar dikata dan jika pasik nak pergi ke bab wali pula dah. Dan jika pasik wali bagi seorang perempuan ni, ya wali tu yang nak leptin dari atas dak. Sabik jatuh ni pergi selas punggung tak ada gapo duk nikah kata tak apa. Ya jatuh tak ya tanah pakap nama wak duit so ya. Saksi lek demo wali lek demo belakang dah. We demo nak kita je tak ada payah mana lek jatuh ni. Patu wali leptino. Nampak lagi tu? Sahabat kata, dan jika pasik walinya wali nikah tu. Kalau bagi perempuan tu. Kalau wali tu pasik, maka disuruh akan wali yang pasik tu dengan taubat. Misalnya pak kalau wali pasik pak nak menikah boleh dah wali pasik ni. Lalu tu disuruh dia bertaubat. Inilah kau yang muktamad. Sebab ya gini, nak cari wali hak cukup sempurna sungguh, dunia hari ni cukup payah. Pas mengatakan apa pula? Gini,
dah pak dia pasti, pak dia tak boleh menikah. Pak dia okey kata imam. Ya gini, kalau dia sendiri tu tak boleh menikah, okey pun tak sah. Takut tukar. Mata wali di pak dia tu mabuk zina, tak semaya, tak gapo, tak erti nama sekarang mabuk, ngaji jemaah pun tak ada pergi. Dia nak menikah tak boleh tak sah. Kalau itu pakai wakil kata imam. Ya gini, kalau dia sendiri nak menikah tak sah, wakil kata imam pun tak sah. Kenapa tu takut tukar kira-kira? Siapa menikah tu imam menikah. Harana pak dia diri tak menikah, pak dia menikah tak sah. Patut tu imam menikah, pak dia wakil pun tak sah. Nampak kata? Lepas tu, kalau pak dia sendiri menikah tak sah, dia pergi kepada tertib wali. Siapa dia? Chair dia. Toki dia. Dia ada tertib wali dia tu. Dia pergi ke saudara, dia pergi pada pak sepupu, dia pergi ke anak saudara. Nampak? Nak katanya, masalah kalau pak dia tu tak sah sungguh menikah, dia wakil pun tak sah. Lalu tu lagi tak sebut, kalau bapak dia tu pasti, suruh dia tu taubat. Masa dia nak menikah tu, dia bertaubat tak muda, tak semaya, tok si dah mabuk, tok si dah buat benda haram. Inilah kau yang muktamad. Nah, itu. Dan kata setengah sah nikah dengan wali yang fasik kerana sudah umum pada segala negeri pada zaman ini. Ada setengah ulama kata, namik wali tak fasik mik mana learning. Lebih lagi dunia akhir ni boleh kata banyak orang buat maksiat. Maka ulama dah tarikh fasik tu macam-macam. Ada setengah ulama tarikh orang buat dosa kecil, lepas tu seumur tu pun fasik dah. Hak ni banyak berlaku tak kita ni. Tak itu. Ada yang kata buat dosa besar tak bertaubat, tu orang tu fasik. Dia buat dosa besar, dia belum lagi bertaubat dosa tu, fasik dah orang tu. Banyak pak kita banyak. Pada iman hok molek cuci sungguh tu, payah. Tu dia ni. Habis itu. Sampai ada yang kata boleh dengan wali yang fasik tapi kok tak molek lah. Maka masalahnya khilaf ulama. Sampai kalau nak molek, wali tu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala belum daripada dia tu nak akad nikah ataupun belum pada dia nak wakil nikah kepada otak imam tu. Tu dia dah. Hendaklah ditilik pada segala walinya kepada siapa yang kurang dan lebih fasiknya. Misalnya di hari ni fasik belaka dah. Kita tengok hak mana kurang fasik, hak tu lah jadi walinya. Supaya di akhir dunia ni, sikit lagi di akhir dunia, di suk-suk akhir dunia ni, hak jadi tu imam ni pun fasik banyak. Akhir dunia sikit lagi. Akhir dunia sikit lagi ni, nomik orang molek sungguh, berjuru sungguh, jadi pemimpin kampung, ketua kampung, hak tu pun payah di akhir dunia. Lah ni tak apalah ramai lagi. Lah ni tu banyak lagi masya-Allah. Tapi di akhir-akhir maju nak keluar asal dukang nak tubai. Dajjal nak mari, Nabi Isa nak turun, pada masa tu gelewak sangat, manusia tu penuh dalam maksiat. Maka pada masa tu Allah Rabbi nak cari tu imam semaya pun payah. Banyak ke fasik belaka. Pas apa dia jadi tu imam semaya? Amih kurang sekali fasik dia tu. Siapa dia kurang sekali hak tu? Supaya zaman Nabi itu pakat minum arak mabuk belaka. Lepas tu kira kemari pihak mabuk kurang sekali. Sayyidina Ali kata. Ada timur zaman Nabi tu pakat minum arak habis. Siapa mabuk habis. Pakat mabuk habis belum tu ayat lari-lari bak arak ni. Lepas tu siapa nak tu imam ni? Hak kurang mabuk sekali siapa dia? Sayyidina Ali. Ali pun nak tu imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim hingga akhir. Lepas tu baca surah. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Ya tinggallah seko. Hak sungguh la a'budu ma ta'budun. Pas tinggallah seko tu makna teruk dah tu. Ya ayyuhal kafirun, hei orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tak sembah tak kau kamu sembah tu. Lepas tu gibuela seko. Ya ayyuhal kafirun, hei orang kafir, a'budu ma ta'budun, aku sembah barang kamu sembah. Jadi syirik pun ia juga. Tu Sayyidina Ali tu mabuk sikit tu, tinggallah dah seko. Pada mau tanya pula, harano orang lain tak tolong tegah, hak lain mabuk lagi. Ali tu tak apa dah lagi setara tu. Jadi mana kata di akhir dunia nanti orang banyak fasik, banyak dosa, banyak tak takut Allah, maka siapa dia jadi tu imam? Ambil kurang sekali. Allah dunia akhir nanti tengoklah. Widajah tu baik ya. Saya nak tanya betul-betul ni.
Kalau Dajjal mai patan nara, pasal kita tengok tak? Gira rasa lah. Tak cerak tu dia. Mata Dajjal mari nara. Besar mata suti. Patu duk tengah laut patan nara. Orang penuh. Fak berjual tu lu tak ada baku. Misal Dajjal timbul patan nara. Dajjal tu timbul patan nara. Pada waktu lu nah mata suti, tuai besar, lek tangan kanan nyawak serga, lek tangan kiri nyawak dengan aku. Ya ambil yang ikan lelau kita berkata ni. Ambil ikan lelau ya panah matahari apa masak. Wi makan. Sedap lah tu. Lepas tu bagi duit pula dah 5,000 kok sore tak kena sekai. Lah ni nak sekai lagi. Lah ni nak sekai ni dak tak ada kalau kena bakar wit tem-tem dah. 5,000 kok tak kena sekai. Dia pak duit 5,000. Itulah nak teratai kata gi kedak dia Dajjal mari. Gi kedak oi. Fortino lagi kedak oi. Duk bahasa pun roti lah. Tahu? Lepas tu demo buku gambar pula dah. Live show lah dah. Dajjal kau nak pergi. Dia ni. Lepas tu Dajjal sekor tu dah maju pula tu mari. Motor sudah kerja. Kita pun kata tu, kalau Dajjal mari di Batam Menara pasal gi kedak. Tak mau pergi dah. Bismillah. Itulah berasa-berasa tu tak kena tipu. Ku cerak dah. Ku nena dah. Degi telucuk perak. Ku telucuk perak. Pada baris duit di tokoso lagi pun. Semaya-semaya pun tinggal. Kau tahu cerak tu wajib tu. Tahu dah kata rare tu. Tinggal semaya. Tahu tapi kiu nak baris tu mudah-mudah dia tinggal. Ni kalau Dajjal mai patan nara berkali, ya penuh lagi. Fak berjual tu penuh amor bahasa. Bahasalah. Teri Allah Rabbi. Kita jah sabe nah. Nabi ajar doa kita tu, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Minta wi jauh daripada fitnah Dajjal. Yakni minta wi mati belum Dajjal mari. Kalau Dajjal mari kita tak mati lagi, payah manusia yang tetap pengaruh dengan Dajjal. Akhir dunia tak kalau Dajjal mari ni, hak tak kena tipu 80 orang je. Dek Mekah 40, Madinah 40. Setara tu je. Lain peratus habisnya tipu oleh Dajjal. Habis manusia punah. Apabila manusia tu punah habis, rusak habis, akidah tu hancur habis, di situlah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Main nak proses semula. Main nak basuh semula ni. Kerana manusia ni punah habis dah. Nyogoknya basuh dia Dajjal. Manusia ni basuh di Dajjal habis. Basuh otak, basuh iman, habisnya basuh di Dajjal. Di situlah marinya Nabi Isa untuk nak basuh semula. Di situlah Dajjal ni, dia tahu kata Nabi Isa tu mari lari. Dajjal ni hebat dah. Saya mengatakan fa jing fa apa nama dia? Dengan fa yang mi fa apa nama tahu tak kita sebut dengan fa yang mi fa ni tu dia. Ada lagi. Dajjal ni hebat dah. Ada lagi orang dia takut. Siapa dia Nabi Isa? Dia tahu kata Isa tu orang lari lalu dah. Dia lari pergi satu negeri nama negeri Babilon. Dia lari dari sampai negeri Babilon, maka Nabi Isa bunuh dia situlah. Di negeri Babilon tak silap tempat beranaknya Nabi Ibrahim alaihissalam di Iraq. Tu dia Allah Rabbi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tu dia. Tu dia ni. Laning nah. Sikit lagi orang mabuk dengan Dajjal. Sikit akhir dunia orang gila mabuk dengan Dajjal. Laning orang galik mabuk dengan darah. Sama dah. Laning habis punah dengan darah laning. Sikit lagi Dajjal. Laning darah habis lah. Apa tu? Anak cucu habis gila ke darah. Kita tua ni duk mengenak tengok darah. Gila ke darah dah tu. Darah mapuh teriak kena. Orang dua pupu kena dua pupu dengan dia. Lah ni terlibat dengan darah, akhir dunia terlibat dengan Dajjal pula. Tu dia wallahu alam. Nah minta jahlah dengan Tuhan tu.
Kamar dia katanya habis tu deh. Banyak nama masa ni. Dia kata, hendaklah ditilik pada segala walinya kepada siapa yang kurang dan yang lebih pasiknya. Maka diambil akan yang kurang seperti segala saksi juga. Terima ni. Maka apabila payah atas kau yang muktamad, maka ditaklik kepada kau yang dhaif ini. Dah payah kita ni kau muktamad, nak ambil wali molek semua tu payah, takliklah walaupun kau dhaif. Pada tak nikah duk zina kata tu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Habislah kita ni. Wallahu a'lamu bis-shawab. Dan telah selesai daripada menghimpun akan risalah ini kitab majmu' ni pada 16 hari daripada bulan Jamadil akhir, waktu asar hari Jumaat pada sanah pada tahun 1344 atas tangan hamba yang dhaif lagi hina. Ya tadi dia ni, ya kari sendiri kena tangan dia ni yang dhaif yang lemah tu tawaduk dia. Lagi yang hina dia ni iaitu Ibnu Taha Hasan sebagai fal-fulan. Ghafarallahu li wa liwalidayya wa li ajdadi wa lil muslimina ajma'in amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu di antaranya. Sesalah telah tamatlah ini risalah dan yang mengiringi risalah yang kedua yang bernama Muhimmah pada bicara segala najis yang dimaaf. Jadi makna katanya bahawa dengan kita tutup puasa kita pada minggu yang akhir, kerana minggu depan ni kita tak mari dah. Apakah kita akhir dengan minggu ni lah. Minggu depan ni nak pergi ke Bakak, takut-takut tak ada mari. Apa kita akhir dengan minggu ni. Maka kita ni tak lama dah nak puasa ni. Tak lama dah ni. Hari ni berapa Syakban dah? 19. 2 bulan. Lebih dah apa? Dah lebih kurang. Tepat berapa ini? Tepat 4. 4 dah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 tu tengok nak bulan dah. Seminggu dah 8 hari dah. Allah. Ada 8 hari dah nak masuk bulan puasa. Mujur dah Mujur dah. Kau berasa tak ada kira cepat dah. Lah, tak ada kira nak puasa dah. Kita berasa siap nak pergi nak puasa ni. From yang tidak puasa ni. Dia. Ada 7-8 hari dah nak puasa. Masya Allah. Orang yang pehel Ramadan sungguh. Dia gemar, dia seronok, dia suka sangat-sangat. Boleh puasa nak sapa ni ya Allah. Mujur semua sungguh. Kita sedia lagi hati kita ni. Nak puasa dah ni. Sedia lagi. Sedia lagi nak puasa ni. Kena sedia dah. Setengah demo tu Allah. Ya siap dah. Nak beli tu, beli ni. Patu nak puasa ni. Hak talih terupa benar-benar wah tamat. Dia ni. Nak puasa ni. Patut amal ada jual wah tamat malam ni. Ada budak ori tu. Ya pakai jual apa sejik tu selalu dah. Ya betul-betul ni. Kalau wah tamat tak laku sekotah bok. Lepas raya tobat dengan aja kelak semula. Kelola pun sungguh tu tengok. Allahu Rabbi ya Karim. Ada tu kau tak pakai wari. Wah tamat pada wari. Lepas tu piyah. Kalau piyah tak laku setebok tobat tak jangan lalu. Tidak Allahu Rabbi. Dia. Lepas tu Nisai madu hak sekolah tahfiz. Tu ya. Hak sekolah tahfiz. Lepas tu apa nama ni? Boleh belabur sikit sebanyak ya wak masjid dalam sekolah tahfiz. Sabit kalau siapa dia beli tu jadi boleh pahala jariah hati. Sebab ambil labur tu wak masjid lebih kurang. Kenapa dah tu? Maknanya saya madu tu belum daripada nak katuk tudung je sebudak tahfiz 500 orang ni pakat baca Quran, pakat siuk dalam tu. Jadi hubak ruqyah pula tambah. 200 kok ya jebur kelingan sehari siap. Lepas tu siapa dia beli ni saya madu time 2 tu. Tak jebur dengan tudung tu peri tu. Mudah-mudah. Tolong-tolonglah. Tolong-tolonglah. Kamar dia pula banyak tu. Lepas tu sejadah pori tu. Sejadah wak selima kasibah tu. Murah-murah ya. Mengatakan, nego. Ya payah kat kita ni. Nampak lagi tu. Siapa-siapa. Mengerupel ada ni. Mengerupel tak ada. Sud minggu ni ya. Lepas tu setiap tempat pergi ceramah, pergi mengajar sikit sebanyak. Awak gilah. Sebab semua tu sikit sebanyak. Labur sikit sebanyak. Salah satunya nak buat orang jamu buka puasa boleh puasa ni. Sabit boleh puasa ni di rumah tu
Nah, banyak untuk orang buka puasa. Wah tamak, air batu, air prolik, air lima, ada semua insya-Allah nak buat sedekah. Mila boleh pergi ni. Tak percaya teragi dekat tu, ada geria dekat tu. Dekat rumah ni buat terapung Melaka. Apa dah tu? Sabik. Itulah. Nak kelas lagi sudah semaya ataupun sudah mengajar tak lagi. Nah, ke budak tak bagai bakal diserami sejik lah sini. Bakal beli kisah insya-Allah ni. Moya dah ni kalau tak laku sikit bau lepas raya sekarang lagi dah. Kelola dah. Maka sekat tu saja silap salah agak minta maaf banyak neh. Minta maaf banyak silap salah. Lepas pada tu pula dah kita ni katuk lama ni. Neh. Katuk lama ni nak puasa ni. Jadi kita buka lepas ni insya-Allah lepas raya tak 2 minggu 3 minggu. Tit yau ni. Ya. Lepas raya lebih kurang 2 minggu lah. Lepas raya 2 minggu kita buka semula pula. Kita katuk puasa. Lepas tu bakap doa lah. Minta boleh semaya tarawih di masjid. Punya kawin-kawin namanya pula dah nak serau perut. Teria ni. Doa lah minta selamat pada penyakit macam-macam. We boleh sepenuh wa amal Ramadan tahun ni insya-Allah ni. We tarawih sepenuh, puasa sepenuh, zakat, sedekah, we sepenuh belaka insya-Allah. Tu di antaranya. Maka gitulah nah. Siapa-siapa yang sihat, yang selamat gapo tu berdoa dengan kata mudah-mudahan kita selamat di akhirat. Lepas tu saya minta maaf banyak nah. Hodok muzakarah sikit sebanyak silap salah, telah lidah, tersilap mulut gitu tak minta maaf lah. Dengan kerana setahun mengajar ni. Mengajar tu banyak tahun dapat 5 tahun aku mengajar ni. Lepas tu dalam tahun ni tahun lepas maaf dah. Dalam tahun ni ada silap salah, terkasar bahasa sikit sebanyak. Harap minta maaf banyak. Lah tu kurang emoh lah. Maka insya-Allah kita jumpa semula lepas raya pula. Dalam lepas raya 2 minggu kita buka semula pula. Nah, insya-Allah. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله Beh lalu kan? Bukan lagi kelai.